Adalah yang kekurangan pakar di sektor pergigian, ya, doktor-doktor pergigian. Kita juga sebenarnya melaksanakan beberapa program yang boleh dilakukan di peringkat komuniti, ya, di mana mungkin sakit-sakit macam sakit gigi, ya, dan tidak memerlukan kepakaran yang spesifik. Kita mengadakan satu program di mana sekolah juga, ya, boleh melaksanakan program pergigian komuniti, ya, dan kita akan meningkatkan program-program seperti ini supaya sakit-sakit gigi yang tidak kritikal, ya, boleh mendapatkan rawatan yang segera, di klinik seperti ini. Terima kasih. Soalan Kita tambahan. beralih kepada soalan yang terakhir untuk soalan lisan. Dipersilakan Tuan Syahrizan bin Johan yang berhormat Bangi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Pecahlah kaca, pecahlah gelas. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Bangi. Soalan berkaitan dengan pengurusan di Pangsapuri Kos Rendah. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Akta Pengurusan Strata 2013 ataupun Akta 757 mengawal selia urusan penyelenggaraan dan pengurusan bangunan dan harta bersama bagi bangunan bertingkat atau tanah yang dipecah bahagi dan dikeluarkan hak milik strata. Antara perkara yang terkandung dalam akta tersebut adalah perkara-perkara seperti pengurusan dan penyelenggaraan bangunan serta kemudahan bersama, pengurusan oleh JMB serta tindakan penguatkuasaan. Berdasarkan rekod Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT, sehingga 31 Januari 2023, terdapat 4,218 pangsapuri kos rendah di seluruh negara. Daripada bilangan tersebut, sebanyak 1,084 pangsapuri kos rendah tidak mempunyai badan pengurusan bersama JMB ataupun Perbadanan Pengurusan MC. Pada masa ini, Kementerian telah mengambil tindakan jangka pendek untuk membantu dalam aspek pengurusan dan penyelenggaraan bangunan serta kemudahan bersama pangsapuri seperti berikut. Pertama, melaksanakan program pendidikan seperti memberi taklimat kesedaran kepada pemilik strata berkenaan kepentingan JMB atau MC dalam mengurus dan menyelenggara bangunan berstrata. Kedua, menyenaraikan pangsapuri kos rendah yang tiada JMB atau MC dan mengarahkan pihak Commissioner of Building (COB) untuk melantik ejen pengurusan. Dan ketiga, membantu pihak COB dengan memberikan khidmat nasihat teknikal dan mencari jalan penyelesaian di setiap pihak berkuasa tempatan PBT. Dan terakhir sekali, keempat, mengadakan mesyuarat pemantauan secara berkala mengikut PBT berkaitan status bilangan pangsapuri yang tiada JMB atau MC dan membantu mewujudkan JMB atau MC. Di bawah Rolling Plan ketiga RP3 RMK ke-12, kerajaan telah bersetuju agar kajian dan pindaan Akta 757 dilaksanakan bagi membuat semakan semula peruntukan undang-undang sedia ada, mengambil kira senario dan keperluan semasa. Berhubung JMB atau MC yang tidak aktif ataupun gagal ditubuhkan, perkara ini akan turut diteliti dan dikaji dalam kajian dan pindaan Akta 757 yang akan dilaksanakan kelak. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Soalan tambahan Yang Berhormat Bangi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Isu tentang pangsapuri kos rendah, ya, yang tidak ditubuhkan MC dan juga JMB ini sebenarnya satu isu yang besar dan juga isu juga tentang mereka yang tidak menjalankan tanggungjawab. Dan saya amat gembira mendengar jawapan Timbalan Menteri bahawa akan ada pindaan akta untuk menyelesaikan isu ini. Soalan saya adalah, adakah dalam pindaan yang dicadangkan ini lebih kuasa akan diberikan kepada Pesuruhjaya Bangunan untuk mengambil tindakan ataupun mengarahkan pangsapuri kos rendah yang tak ada atau yang dah ada JMB dan juga MC tetapi tidak menjalankan tanggungjawab ni untuk mereka menjalankan tanggungjawab mereka di bawah akta. Sebab isu ni saya rasa dah terlalu lama dan perlu diselesaikan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bangi.
Bagi persoalan tersebut sebenarnya mungkin ada dua komponen, iaitu pertama bagaimana COB boleh memainkan peranan dan yang kedua adalah kekuatan COB itu sendiri. Untuk makluman yang berhormat, ketika ini di peringkat KPKT kita telah sediakan penjawatan sebanyak 196 yang mana dibagikan kepada dua kategori, iaitu 17 orang pegawai kader grade W41 dan W44 dan yang kedua adalah 179 orang pegawai sokongan lantikan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Jadi untuk makluman Datuk Speaker, sementara kajian itu akan dilaksanakan, pada masa yang sama juga pihak kementerian berharap agar ada kerjasama daripada peringkat PBT sekiranya PBT mempunyai ruang untuk menambah bilangan pelantikan itu bagi memperkasakan COB di beberapa PBT yang sememangnya banyak pengurusan strata. Kerana di peringkat kementerian sendiri kita pun ada menyerahkan ataupun menyediakan bantuan kewangan kepada PBT melalui geran tahunan GT yang bertujuan untuk bantu PBT secara amnya untuk pengurusan pentadbiran. Maka sebab itu kita juga mengharapkan PBT memberikan perhatian yang khusus soal pengurusan COB ini. Sekian, terima kasih Datuk Speaker. Puan Tan. Sila tekan. Terima kasih Datuk Yang Sebentar, Dipertua. Yang Berhormat. Yang Berhormat Kuan Tan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya, berapakah jumlah yang telah dikeluarkan oleh tabung penyelenggaraan perumahan Malaysia untuk tujuan penyelenggaraan serta sejauh mana tabung ini dapat membantu JMB ataupun MC Pansapuri ini? Seterusnya, apakah kerajaan melihat ada potensi untuk menyelaras di bawah satu perbadanan? Terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Kuan Tan. Kalau mengikut kaedah sekarang ini, tanggungjawab untuk menguruskan pengurusan strata tersebut adalah di bawah JMB ataupun MC. Jadi apabila keadaan itu sebenarnya menimbulkan keperluan untuk kerajaan membantu, itu adalah ikhtiar kerajaan sendiri. Maka sebab itu kita ada wujud tabung penyelenggaraan. Cuma untuk butiran tersebut sebab dianya tidak ada kaitan dengan soalan asal, mungkin saya boleh bantu Yang Berhormat untuk dari segi statistik secara bertulis. Cuma pada masa yang sama juga bagi pandangan kami adalah pihak JMB dan MC itu sendiri perlu diperkasakan kerana tabung penyelenggaraan itu juga bersifat untuk membantu sekiranya pengurusan itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, termasuklah soal keselamatan dari segi lift dan juga bantuan-bantuan yang lain. Maka untuk tujuan pengurusan strata ini kita mengharapkan di peringkat JMB dan MC itu dapat memberikan peranan yang lebih dan diperkasakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, maka akhirlah soalan lisan untuk hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan di peringkat jawatan kuasa Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Ekonomi bagi rang Undang-Undang Pembekalan 2023 dan usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 15 Mac 2023. Yang Terima kasih. Berhormat menyokong. Tuan Yang Dipertua, kami mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang bersetuju katakan setuju. Yang tidak katakan tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama. Yang Berhormat Menteri Kewangan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk mengemukakan Rang Undang-Undang Kewangan 2023. Rang undang-undang bernama Suatu Akta untuk meminda Akta Cukai Pendapatan 1967, Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976, Akta Stem 1949 dan Akta Petroleum
Cukai Pendapatan 1967. Bacaan kali kedua bila? Pada mesyuarat kali ini, Tuan Yang di-Pertua. Baik. Yang berhormat Menteri Kewangan. Tuan Yang di-Pertua, saya memohon untuk mengemukakan rang undang-undang levy keuntungan luar biasa kurungan pengesahan 2023. Rang undang-undang bernama Sewaktu Akta bagi mengesahkan pengenaan levy dan pemungutan levy keuntungan luar biasa dan untuk menanggung kerugi kerajaan Malaysia dan pegawai-pegawainya yang tertentu berkenaan dengan levy keuntungan luar biasa yang telah dikenakan, dilevy dan dipungut di seluruh Malaysia semasa tempoh dari 1 Januari 1999 hingga 31 Januari 2023. Yang bacaan kali kedua bila? Jawapan Pada Menteri. mesyuarat kali ini juga. Baik. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 DR2 2023 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2023 dalam jawatan kuasa sebuah-buah majlis. Majlis dalam jawatan kuasa. Kepala Bekalan B45 Bravo kadang B dengan P tu kan dekat dengar sama dan Kepala Pembangunan P Papa 45 di bawah Kementerian Belia dan Sukan dibuka untuk dibahaskan. Berikutan itu saya akan membaca senarai seramai 16 orang pembahas dimulai dengan Yang Berhormat Bukit Bendera, Yang Berhormat Indra Mahkota, Yang Berhormat Jempol, Yang Berhormat Pasir Mas, Yang Berhormat Ledang, Yang Berhormat Macang, Yang Berhormat Lubuk Antu, Yang Berhormat Alustar, Yang Berhormat Seri Gading, Yang Berhormat Masjid Tanah, Yang Berhormat Taiping, Yang Berhormat Arau, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Sungai Petani, Yang Berhormat Permatang Pauh, Yang Berhormat Batang Lupa. Dipersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera memulakan perbahasan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang dan juga peluang kepada Bukit Bendera untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 bagi peringkat jawatan kuasa Kementerian Belia dan Sukan. Jadi ada dua perkara yang saya ingin mengetengahkan, iaitu satu adalah pembangunan belia dan kedua adalah pembangunan sukan khususnya bagi golongan wanita. Jadi yang pertama, kita sedia maklum bahawa program Malaysia Future Leader School dengan izin ataupun singkatannya MFLS merupakan salah satu program nasional dalam memberi kesedaran tentang kenegaraan kepada pelajar sekolah sehinggalah mereka tamat SPM. Jadi Kementerian Belia Sukan telah pun memperuntukkan sebanyak 8.5 juta ringgit iaitu dalam butiran 03000 di bawah sub butiran 031300. Dan peruntukan ini saya rasa amat-amat dialukan demi pembangunan belia yang celik politik dan juga isu-isu semasa. Saya diberi makluman bahawa tahun ini MFLS ada peringkat tier 1 di mana adanya penjelajahan di sekolah-sekolah terpilih. Jadi dengan ini saya cadangkan bahawa penjelajahan MFLS tier 1 dilakukan di banyak-banyak sekolah lagi. Jadi soalan saya, apakah perancangan kementerian dalam mempromosikan lagi program Malaysia Future Leader School dengan izin supaya menarik minat anak-anak muda yang berada di bangku sekolah untuk menyertai program nasional ini? Isu yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, sukan kita tahu mempunyai... Yang Berhormat, bila dalam jawatan kuasa pengerusi. Minta maaf. Tuan Pengerusi,
Sukan mempunyai suatu daya tarikan dalam menyatukan masyarakat serta menaikkan semangat kita sebagai bangsa Malaysia madani. Jadi aspek sukan merupakan salah satu cara kita boleh mendidik dan juga memperkasakan dalam pembentukan perpaduan masyarakat. Jadi bagi kanak-kanak perempuan dan juga wanita di seluruh dunia, pendedahan dan juga penyertaan dalam bidang sukan adalah penting kerana ia mampu untuk menghapuskan diskriminasi. Jadi kita tidak boleh nafikan kesan-kesan positif bidang sukan terhadap emansipasi gadis dan juga wanita muda. Jadi saya rasa kerajaan perpaduan mempunyai peluang yang emas untuk menerajui pemerkasaan golongan wanita dan juga gadis muda serta mewujudkan ruang yang lebih selamat untuk kita bersukan dan juga kita bertanding. Sukan seperti politik didominasikan oleh lelaki dan boleh membuatkan setengah wanita dan juga gadis muda berasa tidak selesa. Lebih lagi apabila terdapat kumpulan politik dan juga agamawan yang melarang dan juga menyekat wanita daripada menabur jasa melalui bidang sukan. Jadi di sini saya memuji pihak Kementerian Belia Sukan yang telah memperuntukkan wang sejumlah 1.044 bilion secara keseluruhannya. Tetapi saya rasa penekanan perlu diberikan untuk menangani sikap pandang enteng yang semakin meningkat dan juga diskriminasi terhadap atlet-atlet wanita. Jadi di sini kita memerlukan iktizam politik dan di sini kita boleh tahu bidang sukan sebenarnya membenarkan wanita menunjukkan kepada dunia bahawa kita kuat dan juga kita boleh mencapai apa sahaja yang kita fikirkan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesedaran dan juga keyakinan diri. Jadi pada tahun 1924, keterlibatan wanita hanya 4% dalam Sukan Olimpik. Jadi pada Sukan Olimpik Paris yang bakal diadakan pada tahun depan 2024, ia telah ditetapkan untuk mencapaikan keseimbangan penuh. Jadi dengan ini saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Datuk Nicole David, anak jati Pulau Pinang dan juga alumni Convent Green Lane, sekolah saya tu, yang telah dilantikkan sebagai Deputy Chef di Mission Sempena Sukan Olimpik yang bakal datang. Jadi wanita hanya mendapat lebih kurang 4% liputan media sukan Jadi di sini saya ingin menyuruhkan kepada Kementerian Belia Sukan untuk memperbanyakkan lagi dan juga membuatkan satu platform untuk menggalakkan siaran khususnya untuk golongan atlet wanita. Okey. Dan akhir kata, saya secara peribadi mahu wanita dan juga gadis-gadis berani kerana mempunyai impian-impian yang besar. Jadi saya mahu semua yang menonton, semua yang berada di Dewan ini untuk menyokong anak-anak gadis kita dan juga golongan atlet wanita untuk teruskan untuk bertanding, bersukan dan mengharumi nama negara. Dengan itu sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Ingin saya ingatkan Peraturan 43 dalam perbahasan ini 5 minit diberi walau bagaimana budi bicara pengerusi untuk menentukan bila mula dan berakhir. Sekian, saya mempersilakan Yang Berhormat Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak lama menggalakkan negara-negara anggota menghantar perwakilan belia sebagai sebahagian daripada perwakilan kerajaan ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan persidangan-persidangan antarabangsa lain yang sewajarnya. Pada tahun lalu, Malaysia buat pertama kalinya menghantar perwakilan belia sebagai sebahagian daripada delegasi rasmi Malaysia ke Perhimpunan Agung PBB. 2 orang dihantar iaitu Saudara Izzat Afifi, Presiden Majlis Belia Malaysia dan Cik Elisa Syafiqah daripada My Diplomacy. Tetapi pada masa itu tiada peruntukan disediakan untuk mereka. Jadi saya nak bertanya berapakah peruntukan disediakan
untuk menghantar sekurang-kurangnya seorang wakil atau sebaik-baiknya 2 orang wakil yang satu daripadanya daripada MBM ke Perhimpunan Agung PBB dan untuk persidangan-persidangan antarabangsa yang lain, contohnya COPS 28 di UAE pada bulan Disember 2023. Butiran 20300 bersekali dengan butiran 031000. Saya menyokong ucapan Bukit Bendera, terutamanya dari sudut peruntukan sukan yang saksama untuk atlet wanita. Ini perkara yang mula dibicara oleh MUA ketika beliau menjadi Menteri Belia dan Sukan. Tuan Pengerusi, beberapa buah persatuan sukan kebangsaan tidak mendapat bantuan keuangan yang sewajarnya walaupun ada di antara mereka mendapat kejayaan yang cemerlang di peringkat serantau dan antarabangsa. Satu daripadanya ialah Persatuan Bola Keranjang Malaysia, MABA. Saya pernah menjadi jurulatih dan saya pengasas Liga Bola Keranjang Wanita Malaysia pada tahun 2014. Pemain-pemainnya yang mewakili pasukan wanita kebangsaan telah mendapat 2 pingat emas dalam Sukan C pada tahun 2015 dan 2017. Bola keranjang bukan lagi sukan orang Cina sahaja. Sejak tahun 1974, sekolah-sekolah berasrama penuh dan MRSM dan sekarang jumlahnya mungkin dah lebih 70 buah sekolah mula bermain bola keranjang dan saya fikir hari ini ada kira-kira 1 juta non-Chinese atau orang bukan Cina, rakyat bukan Cina yang bermain bola keranjang. Ranking pasukan bola keranjang kita agak baik. Di peringkat dunia, ranking lelaki ialah 109 dan wanita 81. Di Asia, ranking untuk lelaki ialah 24, wanita nombor 15. Untuk bawah 18 di Asia, lelaki kita nombor 11 dan wanita nombor 9. Pasukan lelaki sudah menang 2 pingat emas Sukan C dan pasukan wanita 13 pingat emas Sukan C. Soalnya ialah berapakah peruntukan untuk persatuan-persatuan sukan semua dalam 3 kategori. 1, dari segi pengurusan persatuan, mungkin persatuan yang besar dapat lebih sikitlah daripada persatuan yang kecil, mungkin ada 1, 2, 3 tier. Kedua, dari segi pembangunan termasuk penganjuran Liga Pembangunan. Dan yang ketiga, berdasarkan prestasi mereka di kejohanan-kejohanan serantau dan antarabangsa. Khusus untuk bola keranjang, saya merayu Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri untuk segera meluluskan 4 orang naturalized players untuk mewakili Malaysia dalam Sukan C pada tahun 2023 ini. Kerana kalau tidak ada naturalized player ini, dengan izin kita tak ada center yang tinggi. Itu saja kelemahan pasukan bola keranjang kita. Center kita tak cukup tinggilah berbanding. Sebab semua, boleh kata semua pasukan di SEA Games mereka sudah guna naturalized player. Akhir sekali, agaknya berapakah peruntukan yang diperlukan sekiranya sukan-sukan tertentu termasuk bola keranjang, tapi ada sukan-sukan lain juga yang belum diberi taraf menjadi sukan wajib dalam SUKMA, sedangkan mereka mempunyai prestasi yang baik di peringkat serantau dan antarabangsa dan kesihanlah junior players mereka kekeringan atau kekurangan pertandingan peringkat kebangsaan untuk mereka meneruskan prestasi mereka. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Berikutannya dijemput Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Merujuk kepada butiran 02001 Kompleks Rakan Muda Daerah. Kajian Indeks Budaya Malaysia IBSM pada tahun 2021
Malaysia mencatatkan nilai skor sebanyak 52.02, menjadikan keaktifan bersukan penduduk Malaysia di tahap yang sederhana. Jempol percaya bahawa ramai juga penduduk terutama di luar bandar kurang bersukan kerana fasiliti sukan setempat tidak berada di tahap yang memuaskan. Berbeza di bandar yang banyak terdapat gym dan pusat rekreasi yang moden dan juga selesa. Isunya bersandarkan butiran 02001 Kompleks Rakan Muda Daerah Jempol, saya memohon Kementerian memberi maklum balas status projek menaik taraf Kompleks Sukan Rakan Muda Jempol Negeri Sembilan. Saya difahamkan lawatan tapak untuk projek ini di bawah RMK 12 RP1 2021 ini telah dilakukan pada 5 Mac 2023. Untuk makluman, Kompleks Rakan Muda Jempol yang siap dibina pada 2004 telah berusia 19 tahun. Jadi wujud keperluan mendesak supaya projek naik taraf ini disegerakan supaya Kompleks Rakan Muda ini dapat dimanfaatkan oleh 1,222,000 penduduk setempat untuk aktiviti sukan dan riadah. Butiran 02007 Kompleks Sukan Komuniti. Kemudahan sukan komuniti perlu diperbaiki supaya menyuburkan budaya bersukan di kalangan komuniti supaya rakyat kita lebih cergas dan aktif. Dalam masa yang sama, fasiliti sukan yang baik boleh sangat membantu kita mencungkil bakat di kalangan anak muda dalam bidang sukan. Oleh demikian, saya mohon supaya diberi pertimbangan khas oleh Kementerian untuk menaik taraf mini kompleks sukan Batu Keke di Jempol, Negeri Sembilan dengan membaiki fasiliti yang telah usang serta menaik taraf fasiliti dengan membina astaka padang sintetik, menurap trek balapan dengan bitumin serta memasang lampu limpah supaya menggalakkan gaya hidup sehat di kalangan komuniti luar bandar dan penduduk kampung berpeluang melakukan aktiviti sukan pada waktu malam sebagaimana warga kota yang juga jumlah penduduk di sekitar Kompleks Rakan Muda Batu Kini lebih kurang 10,000 orang. Dalam masa yang sama, saya juga memohon supaya Kementerian tidak melupakan kompleks sukan Kampung Serting Ileh yang sudah terlalu lama dan mula beroperasi sejak 1984, iaitu hampir 39 tahun. Jadi projek naik taraf kompleks sukan Kampung Serting Ileh ini wajar dilaksanakan untuk kepentingan penduduk setempat. Datuk Ini Pertua, butiran 02011 Belia dan Sukan. Pelbagai program kepimpinan belia oleh Kementerian Belia dan Sukan amat bagus seperti Malaysia Future Leaders School MFLS untuk pelajar menengah menuju pengajian tinggi. Seterusnya ada program Fellow Perdana yang meletakkan belia mahasiswa dan graduan terpilih dan berbakat di bawah Menteri Kabinet. Kementerian Belia dan Sukan juga ada program Parlimen Belia yang melatih pimpinan politik muda, pemimpin politik muda berbahas dalam format parlimen. Walau bagaimanapun semua program ini adalah bersifat silo dan tidak berhubung dengan satu sama lain. Isunya, adakah kerajaan bercadang menyelaraskan program-program ini menjadi modul kepimpinan belia supaya akhirnya belia yang menjalani pelbagai program ini dapat menjadi pelapis kepada pemimpin negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Dipersilakan Yang Berhormat Pasir Mas. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mulakan dengan bekalan 45-010300 Institut Penyelidikan dan Pembangunan Belia Malaysia. Saya dapati IYRES ini bertindak sebagai think tank dalam pembangunan polisi dan dasar berkaitan pembangunan belia. Soalan saya, adakah sejauh manakah peranan IYRES ini telah memberikan impak yang benar-benar berkesan kepada perkembangan belia dalam negara kita? 02-0100 Belia dan Sukan. Kerajaan terdahulu telah menggerakkan program rakan muda dan mendapat sambutan luar dugaan di mana 500,000 belia mendaftar sebagai 6 bulan pertama ia diperkenalkan mendaftar diri mereka dalam masa 6 bulan pertama diperkenalkan. Jadi soalan saya, adakah kementerian ini bercadang punya program yang berbentuk positif dan besar pengaruhnya seperti program rakan muda ini, dan apakah bentuk program pembangunan kepimpinan dan bina saksiah yang sedang dirangka oleh kementerian bagi membina kekuatan diri
institusi keluarga, keagamaan dan kemasyarakatan kepada generasi belia supaya mereka dapat peranan dengan berkesan. 020200 pembangunan kemahiran belia. Saya mendapat tahu bahawa terdapat 22 institut kemahiran belia dan sukan dalam negara kita. Dan salah satu institut kemahiran belia sukan belia ini diwujudkan di Kelantan, iaitu di Tanah Merah. Soalan saya, adakah kementerian berhasrat menambah bilangan IKB di Kelantan bagi menampung jumlah populasi belia yang semakin ramai di negeri ini? Dan saya mengalu-alukan jika IKB ini dapat dilaksanakan di parlimen saya. Sukma Kelantan, Ya Berhormat Pengerusi dan juga Berhormat Menteri yang turut ada bersama, adakah KBS sudah bersedia bersama-sama dengan kerajaan Kelantan untuk melaksanakan Sukma Kelantan yang saya diberitahu akan diadakan di Kelantan pada tahun 2024. Jadi setakat manakah persediaan yang telah dilakukan di peringkat KBS dan juga di peringkat negeri Kelantan untuk melaksanakan Sukma bagi julung-julung kali diadakan di negeri Kelantan ini. 00119 program pembangunan ILIT, apakah fungsi ILIT dan perbezaan dengan bahagian pembangunan belia dalam konteks kepimpinan seperti wujud pertindangan fungsi. 010000 pengurusan, apakah fungsi unit antarabangsa di bahagian pembangunan belia dan bahagian antarabangsa KBS. 031500 impact integrated 5 juta pada tahun 2023. Saya ingin tahu adakah peruntukan kepada impact ini ialah kepada NGO impact yang mana saya dapati dalam sehari dua ini timbul satu isu NGO ini yang dikatakan mendapat dana daripada KBS mengiklankan satu program ziarah gereja mencari belia bukan Kristian untuk dibawa ke gereja. Jadi pada saya program ini bukanlah satu perkara yang tidak baik dari sudut asasnya, tetapi ia perlu untuk disertakan dengan penyertaan daripada golongan-golongan agamawan seperti kerjasama dengan JAKIM ataupun panel syariah dan sebagainya. Kerana ada isu kalau kita bawa belia-belia, khususnya belia beragama Islam ke gereja walaupun tujuan asalnya adalah untuk mengenali di antara agama satu sama lain. Ini boleh mencetuskan kebimbangan dan sebab itulah saya dapati iklan di dalam Facebook rasmi NGO Impact ini telah mengiklankan ataupun media sosial mereka mengiklankan program untuk ke gereja pada 18 Mac Sabtu ini, tetapi iklan itu diturunkan. Bermakna ada satu benda yang mungkin tidak sesuai ataupun tidak kena pada pandangan masyarakat dan sebagainya. Jadi saya harap supaya walaupun mungkin KBS tidak mempunyai kaitan secara langsung, tetapi kerana dana ini ada daripada KBS untuk NGO seperti ini, saya harapkan supaya peruntukan daripada KBS untuk NGO-NGO ini dipantau supaya program yang mereka buat itu sesuai dengan aspirasi kerajaan. Walaupun mungkin dijawab pula ada juga program ziarah ke masjid dan sebagainya, tetapi ia tidak boleh disamakan. Tidak boleh kita untuk compare apple dengan orange dengan izin Tuan Pengerusi. Jadi saya harapkan supaya program-program sebegini dapat dipantau bila dia mendapat bajet dan peruntukan daripada KBS. Begitu juga apabila bajet 030400 peruntukan untuk bangunan belia dan sukan. Saya dimaklumkan bahawa di sinilah peruntukan-peruntukan untuk majlis-majlis sukan ataupun pertubuhan-pertubuhan sukan dibuat. Jadi apabila peruntukan daripada pertubuhan KBS ini turun kepada pertubuhan sukan, kita boleh memantau mereka dan juga kita boleh untuk mengajak mereka untuk bersama-sama dengan aspirasi kita. Saya ambil contoh, apabila penggantungan dibuat ke atas seorang pemain hoki, Hanis On, yang membuat satu komen yang dikatakan berunsur perkauman, yang bagi saya ialah hukuman itu agak melampau sebenarnya, kerana komen yang dibuat itu hanyalah komen dalam bentuk gurauan. Saya juga faham bahawa kerajaan melalui KBS tidak boleh nak campur tangan secara langsung terhadap pengurusan pertubuhan sukan seperti ini kerana ia tidak baik untuk pertubuhan sukan. Tetapi janganlah kerana sedikit sebanyak kes-kes yang berlaku seperti itu kita merelakan hukuman yang boleh menjejaskan masa depan pemain-pemain. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas, dipersilakan Yang Berhormat Ledang. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih kerana peluang untuk bersama-sama membahaskan
di peringkat jawatankuasa Kementerian Belia dan Sukan. Saya terus kepada maksud P45 butiran 02400 gelanggang sukan. Saya perhatikan bahawa belanjawan untuk 2023 ini sebanyak 83 juta, lebih banyak daripada yang lepas 30 juta. Jadi jumlah yang besar itu apakah ianya termasuk juga gelanggang-gelanggang sukan ataupun gelanggang futsal yang terdapat di negeri-negeri dan juga di daerah-daerah, dan apakah juga terkandung dalam gelanggang sukan ini salah satunya projek mini stadium yang pernah dulu dicadangkan di kawasan saya di daerah Tangkap. Seterusnya pergi kepada butiran 06000 yang ini berkenaan dengan pembangunan sukan komuniti yang berjumlah 20 juta ringgit. Saya perhatikan juga dalam belanjawan bahawa tiada perbelanjaan ataupun pertukaran telah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak pernah ada. Tapi pada kali ini sudah ada pembangunan sukan komuniti. Dan saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana prihatin berkenaan dengan program pembangunan sukan komuniti. Justru saya ingin bertanya apakah perincian daripada program pembangunan sukan komuniti ini, adakah ia melibatkan kampung, kawasan-kawasan komuniti, dan bagaimanakah program-program ini dilaksanakan, mekanisme pelaksanaannya supaya wakil-wakil rakyat turut sama boleh membantu dan menjayakan program tersebut. Seterusnya ialah yang ketiga dan terakhir ialah berkenaan dengan 02007 kompleks sukan komuniti yang disebutkan di sini sebanyak 4.1 juta ringgit untuk belanjawan 2023. Saya mohon penjelasan apakah kandungan daripada perincian daripada kompleks sukan komuniti ini, dan sebagai penutupnya Tuan Pengerusi, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan butiran 02010 B45 Belia dan Sukan. Secara khususnya saya ingin mengucapkan tahniah kepada kementerian kerana telah pun melancarkan dan membentuk pasukan projek Road to Gold yang baru-baru ini telah pun dilancarkan. Saya tahu ini adalah satu usaha baik untuk kita akhirnya dapat meraih pingat emas di Sukan Olimpik. Yang tertinggi kita pernah raih ialah pingat perak, tak silap saya, 4 pingat perak pada Sukan Olimpik Rio de Janeiro 2016 yang lepas. Dan saya harap bahawa jawatankuasa ini dapat terus berfungsi baik dengan adanya penglibatan tokoh-tokoh sukan seperti Datuk Nicole David, Datuk Mirnawan Nawawi yang juga telah pun menyumbang sukan kepada sukan negara. Justru saya ingin bertanya cuma bagaimanakah hubungan jawatankuasa ini dengan program podium sedia ada. Kita tahu ada sudah sebelum ini program-program podium, ianya lebih besar. Tetapi apakah hubungan di antara jawatankuasa Road to Gold ini dengan program podium, dan apakah ianya akan memperkasakan program podium tersebut ataupun sebaliknya? Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Dipersilakan Yang Berhormat Macang. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih kepada Kementerian Belia Sukan, Kementerian Lama saya. Saya nak mulakan dulu dengan butiran B010100, Emolumen Pegawai Belia dan Sukan. Saya dah turun ke semua JBSN di seluruh negara kecuali Sarawak, dan saya dapati banyak pegawai belia sukan kita skim S kurang terbela dari segi kebajikan. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, bagaimana kita dapat membantu mereka melaksanakan tugasan dengan lebih baik, sebab kita tahu banyak mereka ditempatkan di luar bandar. Jadi banyak cabarannya lah, jarak nak pergi satu tempat tu kadang-kadang amat jauh dan risiko kemalangan. Jadi apakah ada insurans contohnya untuk perjalanan mereka? Dan lihat juga ketika ini banyak penjawatan yang bersifat kontrak, dan yang mana pun yang sudah ada jawatan tidak tetap dah hampir 10 tahun kadang hanya jawatan kontrak. Jadi apakah kementerian bercadang untuk menyerap mereka yang sudah lama berada di kementerian di bawah skim S ini? Dan juga mungkin juga kenaikan pangkat yang melibatkan time base ini mungkin boleh dipertimbangkan semula. Baik, butiran kedua berkenaan dengan P04007, Kajian Pembangunan Belia. Apakah ianya melibatkan IRIS? Kalau ya, apakah kementerian ada cadangan untuk membangunkan data raya untuk belia-belia kita? Sebabnya kalau kita lihat
banyak inisiatif belia yang ada di Malaysia ni bukan sahaja di KBS, ada di Kementerian Luar Bandar, Kementerian Pertanian, Agropreneur Muda contohnya. Jadi banyak belia-belia yang saya jumpa di luar bandar khususnya, mereka tidak tahu bagaimana nak memohon geran-geran, dana-dana dan bantuan-bantuan yang ada di pelbagai kementerian. Jadi perlu ada satu one-stop center. Semasa saya di KBS, itu antara kita cuba buat di bawah IRIS, bawah sistem e-belia. Jadi mungkin Yang Berhormat Menteri boleh perjelaskan apakah melibatkan kajian pembangunan belia ini. Butiran B030900, Elang Pelajar Latihan Institut Kemahiran Belia. Saya ingin tahu pecahan mereka di kalangan kaum India khususnya, kaum Cina, kaum Melayu, Sabah dan Sarawak yang mendapat allowance ini yang terlibat dalam LKBS. Ya, sebab kita lihat kadar penyertaan kaum minoriti khususnya kaum India sangat rendah. Kenapa? Apakah promosi tidak sampai kepada komuniti belia-belia India ini? Adakah kerjasama dengan Majlis Belia India, MIYC tidak ada atau bagaimana? Jadi perlu ada penjelasan daripada pihak menteri. Juga B031000, Program Latihan Pembangunan Malaysia Sukan Negara, Majlis Sukan Negara, minta maaf. Saya nak tanya, berapa banyak NRDP dapat ini untuk pembangunan sukan rugby grassroots? Dan kalau kita lihat rugby ini gentleman's game played by hooligans. Rata-rata ramai ahli parlimen ni bekas-bekas sekolah bersama penuh. Saya salah seorangnya lah. Yang kami ni memang dilatih daripada kecil main rugby di sekolah SPP. Dan kami tahu sukan rugby ni bagus untuk membina karakter. Cuma peruntukan kepada sukan rugby tidaklah sebesar untuk bola sepak. Kita pun tahu bola sepak is the number one game in the country. Cuma saya harap kementerian memberi penekanan juga bersukan rugby. Saya pernah berjumpa dengan atlet rugby nasional kita yang memberi rungutan lah ataupun komplain kepada saya ketika itu. Allowance mereka sangat rendah. Dan ini juga membantutkan untuk kita mengangkat sukan rugby ke tahap lebih tinggi kerana kita nak lahirkan lebih ramai pemain-pemain yang lebih berwibawa untuk membawa medal kepada negara. Kita pun tahu rugby perform better than many other team sports. Ya. Jadi berilah mereka ruang yang lebih untuk ragas-ragas kita. Dan juga kalau boleh juga P00601, naik taraf Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri. Sebenarnya dijelaskan tadi oleh Yang Berhormat Pak Semah, rakan saya, sewaktu Kerajaan Perkhidmatan Nasional memerintah, kami meneruskan apa yang Yang Berhormat Menwar telah janji kepada Kelantan. Ya, jadi kita nak benda ini diteruskan, komitmen kementerian dan kerajaan pada hari ini meneruskan semua projek-projek RMK ke-12 di bawah Kementerian Belia Sukan, khususnya Stadium Bukit Merbau, ya, dan juga kompleks belia dan sukan di setiap jajahan-jajahan, termasuklah di Macang tidak ada apa lagi ketika ini. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri boleh pertimbangkan untuk belia-belia di luar bandar yang amat terkesan. Dan juga untuk program belia B030400, program belia dan sukan rakan muda. Saya nak tahu berapa banyak rakan muda dapat. Saya ini lahir daripada produk rakan muda Yang Berhormat Pegerang dulu. Dulu kita ada program rakan muda, belia benci dadah. Dan belia masih lagi banyak yang mengisap dadah. Jadi boleh tak Yang Berhormat Menteri wujudkan semula program ini, padankan balik dengan rakan muda untuk belia-belia yang ada pada hari ini. Jadi itu yang saya nak utarakan. Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih rakan-rakan di KBS. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Saya telah menerima nota daripada Yang Setiausaha Dewan. Yang Berhormat Parit Sulong akan menggantikan Yang Berhormat Lubuk Hantu. Dipersilakan Yang Berhormat Parit Sulong. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus ke butiran 020500 ILEAD. ILEAD ini adalah sebuah institusi yang menyediakan platform khusus untuk membentuk future ready leader. Jadinya ada beberapa soalan yang saya nak kemukakan pada pihak kementerian. Antaranya adalah saya nak minta kementerian menyatakan setakat ini apa aktiviti dan program telah dijalankan di bawah ILEAD dan seterusnya sejauh manakah modul program ILEAD ini telah menyentuh belia-belia di Malaysia ini terutamanya daripada golongan mahasiswa. Dan soalan yang ketiga yang saya nak tanyakan berkaitan dengan butiran ini adalah apakah perancangan kementerian bagi memastikan jenama ILEAD ini sendiri adalah satu jenama yang gah dan boleh dibanggakan oleh anak-anak belia
seperti belia pernah berbangga dengan program PLKN, dengan program 1M 1M4U dan sebagainya. That's the branding that we are talking about dengan izin. Jadinya harap dapat diperincikan. Seterusnya butiran 02400 gelanggang sukan. Yang ini saya nak sentuh khusus untuk kawasan saya di Parlimen Pak Sulong dan juga di merata tempat di Malaysia ni gelanggang futsal ni memang banyak, tapi rata-ratanya telah usang macam pagar dia berkarat, pagar dia rosak dan sebagainya, dan ianya boleh membahayakan nyawa anak-anak yang bermain di gelanggang tersebut. Walau bagaimanapun, walaupun keadaan usang, gelanggang futsal ni masih lagi digunakan secara aktif. Jadinya saya merasakan perlu ada keperluan yang mendesak untuk memperbaiki gelanggang-gelanggang futsal ini. Jadinya soalan saya, berapa banyakkah peruntukan yang diperuntukkan untuk naik taraf gelanggang futsal, terutamanya di kawasan Parlimen Pak Sulong? Adakah ada perancangan lain untuk membina baru gelanggang futsal, terutamanya saya nak fokuskan untuk kawasan P147 lah, Parlimen Pak Sulong. Seterusnya butiran 02007 mengenai kompleks sukan komuniti. Saya nak minta kementerian untuk melihat keperluan membina kompleks dan mini stadium ataupun mini stadium di satu kawasan yang dinamakan Taman Industri Sri Sulong, Batu Pahat. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri dan juga Yang Berhormat Pengerusi, penduduk di taman ini ada lebih daripada 5,000 orang, dan kawasan taman ini adalah kawasan taman yang paling besar di kawasan Parlimen Parit Sulong. Dan saya telah dimaklumkan bahawa tanah dan lokasi telah dikenal pasti dan permohonan telah lama dihantar kepada pihak kementerian. Soalan saya ada, apakah status pembinaan ataupun permohonan ini, pembinaan kompleks sukan ini, dan mohon pertimbangan agar pembinaan ini diteruskan, sebab situ memang ramai anak-anak muda dan ada kawasan, ada tanah yang diperuntukkan khusus untuk pembinaan kompleks sukan komuniti di tempat berkenaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Selanjutnya dipersilakan Yang Berhormat Alustah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Musi dan Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri yang turut ada dalam Dewan. Saya ada 7 perkara yang nak ditanyakan dalam perbahasan ini. Yang pertama, mengenai Kepala B01200 Perbadanan Stadium Malaysia. Dalam peruntukan perbelanjaan tahun ini dipotong 1 juta lebih kurang. Mengapa jumlah ini lebih sedikit daripada tahun sebelumnya? Adakah ada peruntukan tertentu yang dipotong? Yang kedua, juga berkaitan dengan perbadanan stadium. Adakah ada usaha di pihak kementerian untuk mewujudkan ruang dalam stadium yang sedia ini untuk sukan e-sport? Kalaupun tidak dibina satu stadium ataupun kompleks e-sport, paling kurang kita guna ruang tertentu dalam stadium sedia ada itu untuk sukan e-sport. Kerana kawan-kawan kita yang bermain ataupun atlet sukan e-sport ni, dia terutamanya pemain-pemain amatur ni, dia mengeluh tak ada tempat untuk mereka berkumpul dan berlatih dalam sukan e-sport. Perkara yang 3, Datuk Pengerusi, dalam Kepala B020-200 Pembangunan Kemahiran Belia. Juga dalam berkaitan dengan aktiviti sukan e-sport tadi, apa perancangan kementerian untuk membangunkan kemahiran e-sport dan membimbing mereka? Saya mengambil contoh kumpulan Homeboys yang sangat mahir dengan e-sport ini, dan mereka mengumpulkan sebilangan anak-anak muda di bawah organisasi mereka, dan dia boleh menjana pendapatan dan menjadi popular. Ada pengikut yang lebih daripada 1 juta follower, dan mereka ini kita wajar manfaatkan untuk menjadi pembimbing kepada rakan-rakan ataupun belia-belia yang lain, kerana mereka ada pengaruh mereka sendiri. Saya beralih kepada perkara yang keempat, Datuk Pengerusi, B031000, Program Latihan Pembangunan Sukan, Program Latihan dan Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara.
adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan konsep identiti sukan mengikut negeri ataupun daerah? Berbanding yang ada sekarang ni, sepengetahuan saya, kita tumpu pada sukan yang biasa dibuat oleh orang lain. Jadi apakah kementerian bercadang untuk memperkenalkan identiti sukan ini mengikut daerah ataupun negeri, supaya negeri ataupun daerah berkenaan fokus kepada sukan yang mereka nak fokus, dan juga satu lagi sukan-sukan tradisional yang lahir daripada daerah ataupun negeri-negeri tertentu. Kalau kita perkenalkan konsep ini, dia boleh memelihara sukan tradisional dan juga sekaligus menghidupkan negeri ataupun daerah berkenaan. Perkara yang kelima, Datuk Pengerusi, juga telah disentuh tadi oleh beberapa orang pembahas, B031500 Impact Integrated yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Pasir Mas, yang mana program Impact Malaysia melalui Instagram yang saya tengok tadi, bukannya Facebook, Yang Berhormat Pasir Mas, mempromosikan program Jom Ziarah Gereja. Program ini untuk mengenali agama ini saya kira tidak salah. Namun untuk mengkhususkan kepada non-Christian youth dalam poster itu sebelum dia diturunkan, saya rasa itu agak mencetuskan ketidakselesaan di kalangan masyarakat kita. Dan apatah lagi apabila projek itu menggunakan nama projek artikel 11 yang menyentuh mengenai kebebasan beragama. Itu satu lagi nama yang mencetuskan ketidakselesaan yang ada di kalangan masyarakat. Apatah lagi apabila Impact Malaysia ini diberi penambahan peruntukan sebanyak 1 juta pada tahun ini berbanding tahun lepas, daripada 4 juta naik ke 5 juta. Jadi saya mohon pihak kementerian berikan justifikasi mengapa agensi di bawah KBS menganjurkan program seumpama ini. Dia sepatutnya duduk di bawah kementerian lain, mungkin Kementerian Perpaduan. Sepatutnya KBS fokus kepada pembangunan belia dan sukan, dan apakah kewajaran bajet itu ditambah dan mengapa nama projek artikel 11 itu digunakan. Sepatutnya kita dokong keseluruhan perlembagaan persekutuan itu, bukan hanya artikel 11. Perkara yang keenam, yang kedua terakhir, Datuk Pengerusi, saya sentuh mengenai P45 pembangunan yang kita lihat pada tahun ini meningkat 1.7 kali ganda, peningkatan 180.8 juta. Item P00 butiran P00601 naik taraf kompleks sukan belia dan naik taraf kompleks belia dan sukan negeri. Saya mohon dapat disenaraikan kompleks sukan yang akan dinaik taraf tersebut dan mohon juga dimasukkan negeri Kedah dalam senarai tersebut. Dan akhir sekali, Datuk Pengerusi, B04007 mengenai kajian pembangunan belia. Tahun lepas tidak ada peruntukan dibelanjakan dan tahun ini perbelanjaan dijangka 1.6 juta. Mohon pihak kementerian jelaskan apakah bentuk kajian pembangunan belia yang hendak dilaksanakan. Sekian, Datuk Pengerusi, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Ustaz. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Sri Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Tuan Pengerusi. Sri Gading membahaskan Kepala B45 030400 program belia dan sukan. Kalau kita lihat di sini kekurangan bajet 7.5 juta. Sedangkan kalau kita melihat bahawa dengan peruntukan yang semakin berkurangan ini, adakah peruntukan kepada persatuan-persatuan belia dan sukan dapat diagihkan dengan sebaik mungkin, kerana untuk mencukil bakat-bakat baru dalam sukan tentulah memerlukan penglibatan persatuan-persatuan sukan di peringkat daerah, di peringkat negeri dan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, Kepala 45 juga, iaitu 031300 Malaysia Future Leader School, di mana kalau kita lihat ini satu penambahan bajet yang baik, namun saya mencadangkan supaya untuk merealisasikan perpaduan kaum dalam negara kita, maka penglibatan bukan sahaja daripada sekolah-sekolah kerajaan, tetapi boleh libatkan sekolah-sekolah swasta dan juga sekolah yang berdaftar di bawah kerajaan negeri, supaya kita dapat menyatukan perpaduan di peringkat asas lagi, di peringkat awal, di peringkat remaja, di peringkat belia. Mereka telah dapat bertemu, berjumpa, saling belajar budaya masing-masing. Jadi ini penting untuk masa depan negara kita, perpaduan melalui sukan.
dan juga kepimpinan. Yang ketiga, di perkara ataupun 00100 Institut Kemahiran Belia Negara, di mana bajet yang telah dikemukakan bertambah 36.5 juta, satu peruntukan yang baik, yang banyak. Persoalan ataupun percadangan daripada saya berkaitan dengan apakah tindakan kerajaan, langkah-langkah kerajaan untuk belia yang terpaksa berhenti kerja ataupun dibuang kerja semasa COVID dan masih belum dapat pekerjaan baru. Adakah program di IKBN ini diadakan program-program reskilling dan juga upskilling untuk memberikan peluang kedua kepada belia yang dibuang kerja ataupun diberhentikan kerja dapat pekerjaan baru dengan kemahiran baru. Dengan kemahiran baru, maka dia boleh dapat pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, berkaitan dengan IKBN ini juga, berapakah IKBN yang menawarkan program untuk latihan berteknologi tinggi untuk bersaing dalam IR 4.0. Jadi ini penting sebab kalau kita lihat industri sekarang ini, dia memerlukan kemahiran dalam bidang-bidang yang memerlukan kemahiran tinggi dan ini penting kepada belia-belia kita untuk dapat bersaing dalam industri, dalam pekerjaan industrinya. Yang keempat adalah program 00119, projek pembangunan ailit, di mana kalau kita lihat telah disentuh oleh Pasir Mas dan juga Parit Sulong, di mana saya ingin menyatakan bahawa menambahkan lagi persoalan, boleh tak nyatakan bagaimana pemilihan peserta-peserta mengikut nisbah kaum, jantina dan negeri, kerana dengan terpilihnya pelajar-pelajar ataupun belia-belia yang terlibat dalam program ini, kita dapat menambahkan lagi kerjasama ataupun saling kenal mengenali antara satu sama lain. Saya mengharapkan ia ada beza sikitlah dengan PLKN, kerana PLKN ini dia lebih kepada program-program seperti tentera, alat tentera. Yang seterusnya adalah program 00601, naik taraf kompleks belia dan sukan negeri-negeri dengan penambahan sebanyak 11.9 juta, di mana kalau kita lihat di sini seperti mana yang kita sedia maklum, mengikut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia 2022, Batu Pahat mempunyai peratus kedua tertinggi belia teramai selepas Johor Bahru. Jadi ini memberikan satu semangat sebenarnya kepada Seri Gading dan juga dengan cadangan daripada Parit Sulong tadi, bahawa perlu kompleks ataupun mini sukan dibina, ditambah pula dengan banyaknya pusat-pusat pendidikan tinggi seperti UTHM, KKTM, Kolej Pendidikan dan juga Kolej Mara yang ada di daerah Batu Pahat. Jadi saya mengharapkan supaya dengan peruntukan yang lebih dapat dibina satu kompleks ataupun mini sukan dalam daerah Batu Pahat, khususnya kalau boleh di Seri Gading. Sekian, terima kasih Tuan Kursi. Terima kasih Yang Berhormat Seri Gading. Dipersilakan Yang Berhormat Masjid Tanah. Yang Berhormat Masjid Tanah, kali terakhir saya panggil, saya akan bypassnya. Yang Berhormat Masjid Tanah, jika tiada, saya kepada Yang Berhormat Sungai Petani yang telah mengambil tempat Yang Berhormat Taiping. Silakan Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh program 2 Pembangunan Belia dan Sukan, aktiviti 5 Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID, yang mana fungsi daripada AILID ini adalah untuk melaksanakan program membentuk belia masa hadapan yang berwawasan serta mempunyai nilai jati diri yang tinggi dan menyerlahkan potensi anak muda sebagai rakan strategik dalam membangunkan negara berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Butiran 020000 Pembangunan Belia dan Sukan, butiran kecil 020500 Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Tuan Pengerusi, saya difahamkan pada Februari yang lalu Kementerian Belia dan Sukan telah mengadakan sesi bengkel modul pendidikan demokrasi yang dikelolakan oleh AILID.
Saya mengalu-alukan usaha ini dan saya ingin tahu bilakah kementerian akan memulakan program ini, siapakah golongan sasar program pendidikan demokrasi ini dan adakah pendidikan demokrasi ini akan melibatkan pengundi baru tanpa mengira umur. 4 tahun setelah pindaan perlembagaan berkenaan undi 18 dilaksanakan, kerajaan perlu lebih fokus dalam proses memberikan pendedahan pendidikan demokrasi kepada pengundi baru ini agar mereka bersedia dan menjadi pengundi yang bermaklumat dalam membuat keputusan serta pertimbangan. Tuan Pengerusi, saya melihat bahawa undi 18 ini amat penting dan kita lihat bagaimana anak muda ketika ingin mengundi tidak semata-mata hanya memangkah di kertas, tetapi anak muda ini perlu benar-benar faham bahawa yang mereka menentukan itu adalah masa depan negara Malaysia. Dan selain anak-anak muda 18 hingga 21 tahun, bagi saya pendidikan demokrasi juga harus diberikan kepada pengundi baru tanpa mengira umur. Tuan Pengerusi, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh butiran kecil 031300 Malaysia Future Leader School MFLS. Saya ingin tahu apakah perancangan masa hadapan kementerian mengenai program MFLS ini, sejauh manakah program-program MFLS ini terdahulu mencapai matlamat yang telah digariskan, sejauh manakah penglibatan anak-anak muda bukan sahaja dari desa, dari bandar tetapi juga dari desa dan kawasan pendalaman dalam program ini, dan apakah perancangan kementerian kepada graduan atau alumni program MFLS ini. Tuan Pengerusi, sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang kita persilakan Yang Berhormat kalau ikut giliran ini, Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Arau. Yang Berhormat Arau. Jika tidak ada, saya ke Yang Berhormat YB Tenggara. Boleh ganti silakan ke? Yang Berhormat Tenggara. Tuan Pengetua, boleh saya ganti? Tidak ada ganti-ganti. Kena maklum dulu. Ya. Terima kasih, Tuan. Bukan last minute. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ambil kesempatan ini juga untuk mengucapkanlah walaupun tidak ada kepada Yang Berhormat Tambun, Irama Kota dan Lenggong yang pernah memimpini Majlis Belia Malaysia sebagai Presiden. Jadi masa pun tak panjang, ada beberapa perkara yang saya ingin sentuhkan. Pertamanya butiran 02000. Sub butiran 020-100 berjumlah 106 juta, kenaikan 2.7 juta berbanding tahun 2022. Adakah dalam butiran ini dialokasikan sejumlah untuk pelaksanaan Majlis Perundingan Belia Negara, Majlis Perundingan Belia Negeri dan Majlis Perundingan Belia Daerah? Untuk pengetahuan Dewan, Majlis Perundingan Belia Negeri Negara-Negeri Daerah adalah saluran terbaik libat urus kerajaan, which is KBS, bersama komuniti belia agar di akar umbi untuk membincang isu dan mencari jalan penyelesaian, dan saya kira kerajaan wajar memperkasa dan diharap melalui butiran ini adalah peruntukan untuk Majlis Perundingan Belia Negara, Negeri dan Daerah, moga boleh diperkasa. Keduanya butiran 02500 berkaitan dengan ILID diharap dapat diperinci dan adakah ikhtiar literasi politik sebagaimana disebut oleh ramai rakan ahli parlimen dan sekolah kenegaraan berada dalam butiran ini. Dalam perbahasan titah tuanku dan juga bajet madani 2023 disebut banyak perihal literasi politik, jadi diharapkan dapat dimaklumkan strateginya dan mungkin boleh melibatkan ahli-ahli yang berhormat parlimen untuk menyediakan modul-modul tersesuai untuk pendidikan yang mungkin dilaksana bersama dengan KPM dan juga KPT. Ketiganya butiran 030-400 17.5 juta 2023 adalah kurang berbanding 2022 sekitar 25 juta. Adakah wujud usaha menggalak ataupun mempromosi belia untuk menyertai pertubuhan belia dan menghak upaya pertubuhan belia sedia berada dalam butiran ini? Jika ya,
saya kira ia perlu dipertingkatkan. Daripada 17.5 itu tak cukuplah, saya rasa perlu dipertingkatkan kerana kita dapati kalangan pertubuhan-pertubuhan belia yang ada sekarang banyak yang semakin lesu. Ketika saya menjadi Presiden Majlis Belia Negeri Johor dulu, kita ada sekitar 160,000 lebih ahli persatuan belia yang berdaftar dan 400 lebih pertubuhan dan persatuan belia lah. Termasuklah yang tadi disebut, ada Tamil Belnya, MIYC, HYO, Majlis Belia Fedah, 4B dan sebagainya, GPMS dan sebagainya. Jadi saya harap kerajaan juga melalui KBS boleh memikirkan kaedah untuk menggalakkan lagi penglibatan orang muda dan belia untuk terlibat dalam persatuan supaya boleh dipimpini, dibimbingi untuk menjadi ahli masyarakat yang berkesan lah. Kalau macam saya ni anak peneroka Felda, Majlis Belia Fedah lah, di kampung-kampung pertubuhan belia memang sangat mustahak dan mudah diaktifkan. Suatu ketika di zaman Bera tak ada di sini menjadi Menteri Belia, pernah ada bantuan menghak upaya persatuan belia sekitar RM3,000 dan ia berkesan untuk menggiatkan aktiviti dan menggalak kesukarelawanan. Seterusnya berkaitan dengan kepala butiran 030800, 020200, 030900 berkaitan dengan kemahiran. Adakah ini juga termasuk peruntukan untuk kajian dan penyelidikan modul baharu latihan kemahiran umum dan spesifik di IKBN dan IKTBN yang mengambil kira perkembangan IR 4.0 dan pengupayaan atau pendekatan mood baharu iaitu place and train. Saya difahamkan oleh rakan-rakan terutama yang melaksanakan ikhtiar program Belia Mahir dan projek kompeten inisiatif NGO untuk menggalak penglibatan belia dalam kemahiran. Kerjaya menyatakan bahawa pelaksanaan formaliti biasa ni mesti dipertingkatkan. Sekarang ni banyak yang guna place and train lah. Dan saya mencadangkan pihak KBS mungkin boleh merujuk juga pada Federasi Kebangsaan Pekerja Belia. Dan baru-baru ini saya ada buat libat urus dengan JPDC, dikatakan ada 30,000 peluang pekerjaan di Rapid Pengerang, yang mana KBS mungkin boleh tengoklah memperkasakan IKBN di Pengerang. Akhirnya saya nak sebut juga tentang bagi cadangan kepada KBS untuk menjadikan sekolah sebagai pusat pembangunan belia. Ini tak ada dalam mana-mana butiran lah, tetapi daripada mana-mana butiran tu mungkin boleh diolah supaya menjadikan sekolah sebagai pusat pembangunan belia, kerana belia kita yang berusia 13 hingga 18 tahun habiskan masanya banyak di sekolah. Jadi mungkin KBS dengan KPM boleh berbincang dan mungkin juga KBS boleh merangka bukan saja bergantung kepada dasar belia negara yang sedia ada, tetapi boleh membangunkan dasar remaja negara yang melibatkan pengkhususan rakyat belia yang berusia 13 hingga 25 tahun. Dan akhirnya adalah dengan minta sedikit pengurusi, dengan idea ini maka saya nak memaklumkan bahawa di Tenggara ini ada keperluan untuk sebuah kompleks sukan berpusat. Terlanjurlah kita nak membangunkan bakat termasuk sukan, dan melalui sukan boleh membangunkan karakter dan sebagainya. Jadi di Tenggara ini ada Sekolah Menengah Kebangsaan Laksmana Tun Habab, Sekolah Menengah Bandar, Sekolah Menengah Kebangsaan Lengyu, BT1, BT2 Seri Pinang dan 2 SMK, dan 40 lebih sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan yang tidak ada tempat untuk mereka bersukan. Dan saya saya nak memaklumkan bahawa ada kalangannya terpaksa membawa jauh ke Pengerang dan Johor Bahru untuk semata-mata menggilap bakat sukan yang ada dalam kalangan orang muda, murid-murid sekolah. Jadi saya mohonlah kalau boleh di Tenggara dia. Yang berhormat duduk. Ingin saya mengingatkan mesyuarat, bukan tanggungjawab yang dipertua atau berdewan untuk memastikan yang berhormat berada di dalam dewan untuk berucap. Bila dibaca senarai adalah menjadi tanggungjawab yang berhormat. Sebelah kiri 2 orang tiada. Senarai telah dibaca. Ya. Saya akan move on. Yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, majlis persidang semula sebagai majlis mesyuarat. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat ditangguh dan akan disambung semula pada jam 2:30 petang nanti.
Belia.